So yang ketiga, be active on camera. Dan disebabkan kelas saya ni dikompreskan daripada sehari setengah sehari setengah kepada sejam setengah ni, slide saya ni ada bercampur English, ada bercampur bahasa Melayu, English, grammarnya mungkin ada kesalahan, so abaikan. Mungkin ada cikgu grammar ke nanti dia macam tengah orang dia tak boleh tengok kan, apa masa lain-lain je macam ni kan. So raikan, ajar minda untuk tengok apa ilmu yang dia disampaikan, bukan tengok kesalahan-kesalahan yang yang tak sepatutnya kita tengok lah, yang tak penting sangat. So dan alert dengan mic masing-masing, stay muted sebab saya seorang je host kan. Sebab saya nak approve siapa yang masuk, nak tengok siapa yang masuk. Okay. So, saya nak tanya, kelas sebelum ni siapa yang hadir untuk break the wall? Tak kisahlah hadir secara live ataupun hadir secara recording. Cuba komen satu dekat chat. Hadir. Satu hadir, dua tak hadir. Okay, satu alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ada cuba komen sikit. Alhamdulillah. Ramai dah tengok. Tak kisah you all tengok live atau you all tiba-tiba dua tu tak tengok lagi kelas ni sebenarnya hadir satu, tak kisah live ataupun recording satu, tidak hadir dua, tidak hadir tak pernah tengok break the wall. Okay, untuk yang tak tengok break the wall, lepas ni tengok break the wall, link tu saya share di jutawan, sangat penting dan ini adalah kesinambungan kelas tu. Okay, break the wall ada salah satu kelas yang juga ilmu yang saya rasa powerful kalau anda apply. So okay, soalan kedua, adakah yang dah tengok ni amal? Adakah yang dah tengok break the wall tu dia amal? Kalau amal tekan A, kalau tak amal tekan B. So hari tu masa kelas saya pesan untuk alhamdulillah, bagus, alhamdulillah Umi, Oyoy, alhamdulillah. Kalau banyak ilmu tapi kita tak gunakan, kita tak manfaatkan, tak ada guna. Sebab tu akan ada orang ulang asyik benda yang sama. Master, macam mana nak semangat? Kan kita dah bagi tips dah break the wall tu. Macam mana nak hadapi tak yakin? Macam mana tak nak takut dengan rejection? Masa break the wall tu saya dah bagi tips, saya dah bagi langkah step by step. Saya dah bawa analogi macam mana nak hadapi yang ingat tak cerita rumah yang terbakar tu? So, sangat penting untuk kita amalkan ilmu yang kita dah belajar. Macam hari ni juga, amalkan. Kalau tak amal, kita tak akan dapat manfaat. You tak akan dapat manfaat ilmu yang disampaikan. So, macam tadi kan, macam mana nak semangat, macam mana tak nak takut rejection. Sebenarnya tak salah nak tanya. Tapi, tanya diri balik, aku dah amal ke ilmu yang master-master bagi? Aku dah amal ke ilmu? Walaupun tak master, sideline bagi. Aku dah amal ke kawan yang ilmu yang guru dah bagi? Saya bukan guru lah. Saya just kongsi. So ingat balik, banyak sangat ada ilmu tapi bila kita tidak amal, tu yang kita jadi macam lost. Okay. So siapa yang ingat tak masa kelas itu saya ajar state management. Saya kongsi macam buat stage management. Siapa yang tiap hari buat stage management? Ke tak ingat stage management tu apa? Cuba siapa yang ingat stage management? Macam tak ingat je. Stage management. Aji ingat tak stage management? Sorry, masa saya tak tengok. Okay, stage management tu kita nak set condition diri kita mentally, emotionally. Okay, kita set apa 3 perkara yang kita nak hari ni. Emosi kita macam mana, mental kita macam mana. Yang pertama kita nak fokus. Tulis fokus. Yang kedua kita nak bersemangat. Yang ketiga kita nak ceria. Okay, semangat. Fokus, semangat, ceria. So saya ulang benda ni, you boleh buat hari-hari. Katakan bangun-bangun tidur tu rasa lemah sangat, tak cukup tidur misalnya, you all boleh buat benda ni. Ini adalah proven daripada NLP, macam mana dia hack our mind untuk jadi yang lebih baik. Semua boleh ikut. Saya kata-kata saya, okey, satu fokus, yang kedua semangat, ketiga ceria. Okay. Boleh on mic, kita buat state management sekejap. On mic, ikut apa yang saya kata. Hari ini saya fokus.
Saya fokus. Hari ini saya bersemangat. Saya bersemangat. Hari ini Hari ini saya ceria. saya ceria. Buat dengan somatik. Somatik ni pergerakan. So kalau you all buat dengan somatik, kita dah activate visual, kita dah activate kita punya audio, terdengar apa yang kita cakap, dan kita activate kita punya kinesthetic. So benda-benda ni yang kita boleh buat, boleh ajar anak-anak buat juga. Okey, kita ulang sekali lagi boleh? Buat dengan penuh semangat, jangan biar saya seorang je semangat. Okey, hari ini fokus. Saya fokus. Hari ini saya bersemangat. Saya bersemangat. Hari ini Hari ini saya ceria. saya ceria. Okey, siapa nak lead sekali? Siapa nak lead? Nak buat state management ni. Fokus, semangat, ceria. Cepat, siapa nak volunteer? Praktis. Cepat sebelum kita mula kelas. Lepas ni kita mula kelas terus. Aisra. Cepat. Leader. Cepat. Boleh? Semua tak nak, semua diam ni. Cepat, siapa nak buat? Tak nak start kelas ni. Boleh lah. Okey, fokus, semangat, ceria. Okey. Okey, ikut saya. Okey. Okey, hari ini saya fokus. Saya fokus. Hari ini Hari saya bersemangat. Saya bersemangat. Hari ini ini saya ceria. Okey, beri tepukan untuk Aziz. Macam tu lah, you all boleh buat dekat hari-hari pun boleh buat. Okay, so jom kita start kelas kita hari ini. Hack your mind. Siapa yang sensitif dengan tajuk ni? Ada orang sensitif dengan tajuk ni. Hack your mind. Okay. Hackers kan, selalu hackers, scammers ni kita rasa macam jahat lah. So tapi saya nak terangkan kenapa kita kena hack our mind. Okay, 9 Ramadan kan hari ni. Okay. Kenapa kita kena belajar stay muted kenapa kita kena belajar hack your mind? Kita kena kuasai ataupun kontrol kita punya minda kita. Okay, kenapa kena hacking our mind? Yang pertama adalah okey, 8 betul lah. Macam dah habis juz 8. Okey, pemikiran kita, kenapa pemikiran kita akan mendorongkan emosi dan rasa. Okay, apa yang kita fikir ni dia akan mendorong emosi. Kalau lepas tu emosi dan rasa kita akan mendorongkan action kita atau tindakan kita. Okay, cuba bayangkan kalau pemikiran kita negatif, emosi dan rasa kita akan jadi, cuba komen, negatif. Bila emosi dan rasa kita negatif, action atau tindakan kita negatif. Kita tak akan buat action yang positif. Begitu juga, cuba bayangkan jika pemikiran kita positif. Pemikiran positif akan mendorong emosi yang positif, action yang positif. Tak payah nak buat contoh sangatlah, contohnya macam positif. Kita rasa macam, oh orang tu sayang kita. So apa, emosi kita rasa bahagia. Bila kita rasa bahagia, kita akan buat sesuatu yang membahagiakan juga. Cuba kita, pemikiran kita, dia sayang. Sekejap. Sekejap, bagi saya 1 minit. Okay, so kalau pemikiran kita negatif, kita rasa dibenci, dimusuhi, emosi kita rasa negatif dan action kita pun akan negatif. Kita akan mungkin buat sesuatu yang sepatutnya kita tak buat. Okay. Setiap hari ada 12,000 hingga 17,000 lintasan fikiran ni. Otak kita ni. Dan faktanya 80% adalah negatif. Kalau kita tak kontrol, kalau kita tak kalau kita tak letak positive mind, dia akan ada negatif. Dan 90% akan ulang benda yang sama. Esok tu ulang juga.
juga 80%. Kalau lah dalam otak kita, kau teruk, kau tak yakin, kau tak boleh jaya, yang tu lalu ulang. Dan minda kita ni dia ibarat tanah tau. Apa akan jadi kalau tanah kita tak tanam bunga? Naik apa? Lalang. Lalang, betul. Kalau kita tak tanam bunga, dia akan naik lalang. Kalau kita tak tanam pokok buah-buahan, dia akan naik lalang. Tapi kalau kita tanam bunga dan pokok buah-buahan dan bunga yang akan naik. So, cuba bayangkan kalau kita tak kontrol minda kita. Kita tak hack our mind. Kita tak hack tu macam nak bagi jadi positif lah. Nak ikut apa yang kita mahu. So, kita akan jadi orang yang negatif. So, kenapa kena belajar hack the mind ni? Mind, akal ataupun brain kita ni adalah satu anugerah yang Allah bagi pada manusia, bukan pada binatang. Binatang tak ada akal. Pokok pun tak ada akal. Pokok dia akan tumbuh, kalau tanam situ tanam. Dia bukan kata tanam kat situ, dia kata esok aku nak pindah lagi jiran rumah tu, depan rumah tu, sebab jiran depan rumah tu asyik siram bunga dia, aku nak pindah di sana. Pokok tak boleh buat macam tu. Binatang pun tak boleh buat. Dia tak ada banyak pilihan, dia tidak boleh berfikir, tidak ada akal. Dia ada otak tapi dia tidak ada akal macam manusia. Dan beza kita dengan barat, barat dia meletakkan akal ni macam nombor 1. Akal ni segala-galanya, raja segala-galanya. Kita tidak meletakkan akal nombor 1. Kita masih mengatakan akal ni satu anugerah yang Allah bagi, sangat amazing dan segala-galanya juga diizinkan oleh Allah. Kalau kata nanti kita belajar macam setting mind programming, kita bukan kata akal adalah segala-galanya, otak kita ada segala-galanya, tak. Tapi Allah yang mengizinkan segala-galanya kalau kita berjaya. Bukan kalau kita berjaya, ni disebabkan otak akulah hebat. Tidak. Okey. Dan kita ada satu power, iaitu kita boleh buat pilihan. Manusia ada 4 power, 4 kuasa, salah satu adalah buat pilihan. So, kita kena hack our mind sebelum orang lain hack mind kita. Sedar tak kalau kita tak set minda kita kan, kita banyak scroll social media, berita-berita, benda tu akan hack our mind. Tapi kalau kata kita ada mindset yang betul, positif, so kita akan macam, oh ni tak betul ni, oh ni tak betul ni, oh sepatutnya macam ni. So kita hack our mind sebelum kita izin, kalau kita tak hack our mind, benda di sekeliling kita akan hack kita. So tu sebab pentingnya untuk kita hack our mind. Hack yang menguntungkan tak apa, hackers kan. So kita hack untuk ubah programming yang merugikan. Mungkin dulu-dulu dari kecil contohnya ada orang juga yang kata kau memang tak pandai, kau memang huduh lah apa semua. So kita boleh hack, reprogramming our mind untuk ubah benda yang telah ditanam sejak dulu. Okay, ada satu mind blowing event masa dekat kelas. Saya pergi kelas NLP. NLP ni satu kelas yang mana dia mengkaji brain manusia, akal manusia, tindakan manusia untuk menjadi lebih cemerlang. Saya tak percaya semuanya sebelum ni. Saya kata boleh ke akal ni boleh ubah ke, boleh setting ke, boleh reprogramming ke. So ada masa tu dengan Mr. Zura, ada satu kes dia ni seorang yang gayat. Kalau orang yang famous, Ibu Hanim. Kenal tak Ibu Hanim? Kenal tak? Okay, Ibu Hanim leadership guru, dia seorang gayat. Dia kata dia sangat gayat. Kalau naik tingkat 5, dia akan menggeletar. Tingkat 5 je, dia akan menggeletar. Lepas tu dia kata, dia pergi Paris, Eiffel Tower tu, dia kata antara benda yang dia sangat menyesal. Kita nak pergi Paris kan. Saya pun teringin nak pergi Paris belum sampai lagi. Dia kata bila naik dekat Eiffel Tower tu, dia peluk Eiffel Tower tu sebab dia gayat. Dia gayat, dia kata menyesal aku naik atas, kenapa lah semua orang nak datang Eiffel Tower ni. Tak best pun sebab dia sangat gayat, menggeletar. So apa yang dia orang buat, apa yang guru ni buat, Sifu ni buat, master lah, dia panggil master. Okay, apa yang master ni buat, dia bawa, dia suruh anak-anak murid dia bawa Ibu Hanim ni pergi tingkat 5 hotel tu. Program ni buat kat hotel. So bila sampai dekat, kan ada sliding door, ada balkoni. Bila sampai dekat balkoni tu, dia dah pegang cermin sliding door tu. Dia tak boleh nak pergi dekat handrail. Diorang record lah benda tu. Diorang record. Then after that, dia bawa pergi dewan. So diorang buat satu mind programming untuk dia.
less than 30 minutes. Rasanya dia buat dalam 20 minit, 15 minit, 20 minit. Dia remove trauma gayat tu. Ni dia guna mind, teknik reprogramming mind. Lepas tu bawa balik. Dalam masa setengah jam tu bawa balik tingkat 5. Ibu Hanim ni, dia boleh pergi buka sliding door, pegang handrail, dia tengok, wah cantik rupanya dari atas. Faham tak? Itu adalah satu mind blowing yang saya kata, ini bukan tipu-tipu ni, ini betul-betul. So, berpuluh tahun, Ibu Hanim tu dah 50-an, berpuluh tahun, gayat tu ada dalam diri dia, tapi boleh diubah dalam masa 30 minit. Masya Allah, tabarakallah, betapa hebatnya minda, akal, brain yang Allah kurniakan pada kita. That's why kita kena gunakan betul-betul. Kalau kata kita tak gunakan betul-betul, kita masih nak ikut, kita masih nak dihack oleh orang lain, rugilah kita. Sebab Allah bagi satu teknologi, brain teknologi, akal yang sangat hebat dalam diri kita. Okay. So nak tak satu teknik untuk senyapkan negative thought? Nak tak? Okay. Nak. Okay, teknik ni kalau masa Zura dia pernah share juga, rasanya saya pun pernah share dalam kelas, tapi mungkin ada yang belum tahu. So teknik ni dinamakan itu dulu sekarang lain. Okay. Sekarang step dia senang je. Bayangkan satu benda negatif yang kita selalu fikir. Contohnya macam susahnya nak buat macam tu. Susahnya nak buat. Contoh. Lepas tu you jerit itu dulu sekarang lain. Jerit sampai berdiri bulu rumah pun tak apa. Kalau kata dekat tempat kerja tak boleh jerit dalam minda lah. Okay, boleh buat? Okay, step pertama bayangkan satu benda negatif, kita asyik fikir. Aku ni takutlah dengan rejection contoh. Sebut itu dulu, sekarang lain. Maksudnya sekarang lain, sekarang tak takut dah dengan benda tu. Boleh? Boleh tak? Boleh, cuba buat. Boleh. Okay, fikirkan satu benda negatif yang selalu ada dalam minda. Susahnya, tak boleh lah. Contoh, saya bagi contoh. Lepas tu jerit dalam minda, ataupun jerit, kalau tak ada siapa boleh jerit. Tu dulu, sekarang lain. Tu dulu, ulang 7 kali. Okay? Buatlah. Itu dulu, sekarang lain. Tu 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 dulu, sekarang lain. Okay. Ada siapa nak share? Ada apa rasa? Ada tak? Benda ni proven tau. Okay, rasa lega. Kan? Kita tak boleh nak elak negative thought, memang ada. Memang tadi kata 80%, tapi kita boleh matikan. Meremang, okay? Ulang. Nak buat dalam bilik mandi pun tak apa. Bilik mandi pun tak dengar sikit kan? Kita yang dengar kan? Bila fikir macam kata, tak boleh buat lah. Susah lah. Dah banyak kali cuba, tapi tak boleh lah. Tu dulu. Sekarang lain. Kita hack our mind. Okay? Jadi meremang. Okay. You buat tau. Ilmu yang saya bagi ni, siapa buat, dia dapat. Siapa tak buat, dia tak dapat. Okay. Tu dulu, sekarang lain. Fikir negatif, tu dulu, sekarang lain. So macam, okay, ada benda baru yang akan aku hadapi, insyaAllah. Lebih positif. Okay? Boleh teruskan? Okay, next. Boleh. Okay, semangat Okay, saya nak satu resam alam yang kita kena tanamkan dalam minda kita. Okay. Ada orang masuk. Yang kita kena tanamkan dalam minda kita supaya benda tu jadi programming. Okay. Nak tak belajar resam alam? Resam alam ni hukum alam. Maksudnya hukum, macam contoh hukum graviti kan? Kalau kita lompat daripada bangunan yang tinggi, kita akan jatuh. Biarpun kita berat 45, 30 ataupun 60 ataupun 70, kita akan jatuh sebab hukum graviti. Jangan kata berat 30 atau 40, buah apple, kita baling, dia tak naik atas, dia akan turun ke bawah. Itu resam alam ataupun dipanggil hukum alam yang Allah jadikan. Begitu juga ada hukum alam yang lain, dia bertindak sebagai
macam hukum graviti. Salah satu benda yang kita kena percaya adalah rezeki melimpah. Siapa sebelum ni percaya rezeki melimpah? Cuba komen. Rezeki kita abundance, unlimited. Cuba komen, saya percaya, sunatullah. Yes. Saya percaya, yes. Sentiasa percaya, yes. So, benda ni kita kena percaya dan yakini. Okay, kalau kita percaya, kenapa ada di antara kita jealous, tak puas hati, sakit hati, marah dengan kerjaan orang lain? Bila kita sakit hati, tak puas hati, marah dengan kerjaan orang lain, maksudnya kita kontra, kontra dengan abundance. Kita rasa orang tu curi downline kita, customer kita. Kita rasa orang tu dah curi. Bonus dia 200,000, aku tak boleh dapat. Macam tu contoh. Kalau rezeki tu rezeki kita, insyaAllah kita akan dapat. Kita kena percaya rezeki tu abundance. Kena percaya. We live in abundance life. Abundant rezeki. Okay. So kita kena ada growth mindset. Kan? Kalau hari ni kita tengok kejayaan orang lain, kita rasa jealous, rasa macam kenapa dia boleh berjaya? Hati kita mendoakan tiba-tiba. Doakan jatuh pada muka. Contoh. So kejayaan tak akan datang dekat kita. So macam mana nak hadapi? Nak ada growth mindset ni. Ucap tahniah. Okay, kalau orang update, boleh ucap tahniah. Tahniah. Masya Allah, tabarakallah, hebatnya. Bila puji, masukkan juga Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, alhamdulillah, tahniah. So puji, well done, tahniah. InsyaAllah, moga kejayaan lebih besar. So doa yang terbaik untuk dia. Doa untuk kita dapat rezeki yang sama atau lebih baik. Kita ada Allah yang sama kan? Ya Allah Tuhanku, Kau Tuhan yang sama memberi rezeki kepada si Fulan bin si Fulan. Maka ya Allah, Kau berilah rezeki yang sama ataupun lebih baik lagi. Kita dah doa, insyaAllah doa tu sampai pada kita. Dan meraihkan kejayaan orang lain. Ada satu permainan minda juga. Dia kata bila kita subconscious minda yang kan, pernah kan kita buat visualization, imagination. Sebenarnya otak kita, minda kita tidak dapat membezakan benda tu adalah realiti ataupun betul. Kalau kita buat visualize, contohnya kita visualize kita berjaya, kita naik pentas. Otak tak dapat beza sama ada benda tu, dan kajian NLP dan kajian brain banyak study lah. Otak tak dapat beza itu realiti atau visualization, imagination. Tu sebab bila kita meraihkan kejayaan orang lain, sebenarnya minda tak dapat beza kejayaan tu kejayaan kita ataupun kejayaan orang lain. So dia visualize. Itu adalah kejayaan kita. Itu sebab kena meraihkan kejayaan orang lain, kena rasa happy dengan kejayaan orang lain, bukan jealous. Bila kita jealous, dia umpama kita membenci kejayaan tu dan kejayaan tak akan datang dekat kita. Okay. Faham Okay, next adalah resam alam. Yang kedua adalah untuk capai sesuatu ada banyak jalan. Okay. Bila kita nak jalan pasti ada. Katakan kita nak percaya dalam syaitan, insyaAllah jalan pasti ada. Bila kita nak sesuatu, kita kena set, insyaAllah mesti ada jalan. Walaupun pada masa tu kita rasa tak macam seolah-olah tak ada jalan. So kena set, insyaAllah jalan pasti ada. Okay, jangan downgrade impian. Kadang-kadang bila kita along the way kan, kita nak master coordinator tapi dah bertahun-tahun asyik supervisor, senior supervisor. Jangan downgrade impian. Tak apalah, buat biasa-biasa je lah. No. So, besarkan impian tu. Macam tadi, raihkan kejayaan orang lain, insyaAllah. Jalan pasti akan ada. Minta dengan Allah. Tinggikan kepercayaan untuk match dengan impian. InsyaAllah aku boleh, insyaAllah aku boleh. InsyaAllah Allah boleh bagi dekat aku. Okay? Nak je. So, jalan. Cuba bayangkan, ada cerita apa? Bila dia nak je, nampak jalan kan. Jalan tu banyak. Contoh kita nak pergi satu tempat lah. Kita nak pergi KLCC. KLCC tu banyak jalan nak pergi ke sana. Saya nak bagi contoh supaya senang. Kita nak pergi mana-mana pun pasti ada lebih daripada satu jalan. Ada banyak cara. Okay. So yang ketiga adalah bebanan ataupun ujian, cabaran sesuai dengan kesanggupan. So setiap ujian yang Allah beri sesuai dengan kesanggupan kita, ability kita. Pentingnya hak Yaumat untuk kita ke depan, untuk kita tak rasa down, untuk kita tak putus asa. Bila datang ujian, ni hari tu Kak Ana tanya, macam mana ni nak berjaya tapi tak nak ujian. So, kena faham ujian tu pasti sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betul tak ayat tu? Allah tak akan uji benda yang di luar kesanggupan kita. Dan siapa Allah pencipta kita, dia tahu, dia maha mengetahui kita ni sanggup ke tak sanggup. So bila kita tahu ujian dan bebanan tu sesuai dengan kesanggupan kita, cuba datang ujian.
ujian A, kita akan kata, halangan A pula datang. Tak apa ni, mesti level aku ni. Allah knows best. So bila kita bersedia menghadapi ujian, minda kita ni, kita dah hack. Kata okey, kita kena hadapi benda ni ujian dan mesti level aku insya-Allah. So kita akan lebih bersedia, kita akan enjoy, tak apa. Bila yang bagi ujian tu Allah, yang bantu aku untuk lalui ujian ni Allah, dan Allah akan tolong aku. So dia kata, so kenapa je okey. Kenapa ada ujian? Impian yang besar pasti akan datang bersama ujian. Itu adalah harga yang perlu dibayar. Memang itu sunatullah. Contoh ramai mak-mak adalah lelaki 2-3 orang ni nak dapat baby. Cuba tengok anak-anak yang dah besar tu kan. Anak yang 4 tahun, 5 tahun, anak saya dah 16 tahun. Macam mana ujian nak dapat seorang anak? Ngandung, lawyer. Saya kalau alahan sampai 4 bulan tu alahan. Sehari 5 kali muntah. Ada mak-mak yang lagi teruk. Ada orang okey, mengandung okey, bersalin pula kan. Dan proses bersalin tu dinamakan Big Bang kan, nak jadi bumi ni ada Big Bang. Macam mana nak bersalin tu? Ada tak orang kata, senangnya bersalin, macam bernafas je. Mungkin adalah, tapi pasti ada ujian-ujian yang berkesesuaian dengan kesanggupan. So, ujian, kenapa kena suka, kena hadapi ujian ni? You all boleh catat sebab saya tak buat slide tu. Okay, ujian akan beri kita pengalaman. Saya tak, ujian tu akan beri kita pengalaman. Kalau hari ni kita pernah bersalin, kita boleh nasihat orang lain, adik kita, anak saudara kita. Kalau masuk labor room macam ni, buat macam ni contoh. Okay. Ataupun ujian, kita pernah hadapi rejection. Kan? Rejection. Kita boleh, ia adalah pengalaman dan kita boleh ceritakan balik. So dari pengalaman, kita akan menjadi semakin matang. Betul tak? Cuba tengok. Kematangan kita hari ini, siapa kita ada hari ini adalah disebabkan ujian-ujian kita sebelum ni. Ada orang yang bangkit daripada keluarga yang susah, keluarga yang bermasalah, broken family, dia bangkit dan dia berjaya. Benda tu dijadikan pengalaman hidup, dia boleh bantu broken kids. Dia boleh bantu orang-orang lain pula. Ada orang yang anak yatim piatu, lepas tu pengalaman-pengalaman tu dia bantu orang lain pula. Ada orang diuji dengan anxiety dan depression, daripada situ dia dapat ujian tu, dia dapat pengalaman, daripada situ dia boleh bantu orang lain pula. So pengalaman membuatkan value diri kita bertambah, ilmu diri kita bertambah. Itu adalah pengalaman. Katakan kita belajar macam ni saja. Kita tak amal, kita tak hadapi ujian, kita tak akan dapat benda tu. Entah-entah apa yang saya ajar ni nanti lupa. Dan banyak pun ilmu yang kita dah belajar kita lupa sebab kita tak hands on experience. So bila Allah bagi pengalaman tu, anggap Allah nak bagi ilmu, Allah nak bagi pengalaman, Allah nak upkan value diri kita. So bila kita ada mindset begitu, kita dah hack kita punya mind kan, kita dah tanam benda macam tu, insya-Allah kita akan hadapi ujian macam ni. Allah, ujian pula datang, tak apa, mesti level aku. So daripada ujian tu kita boleh memberi inspirasi pada orang lain, betul tak? Ada tak siapa-siapa downline tanya macam ni nak buat ni? Kita dah ada ujian dah, kita dah ada cabaran tu sebelum ni, kita dah ada halangan tu sebelum ni, jadi kita boleh share pengalaman. Kita bukan sekadar teori. So inspirasi kan, dapat inspirasi kan, inspirasi akan memberi harapan pada orang lain kan, yang kepada mereka yang memerlukan, betul tak? Contoh, saya bagi contoh. Contoh, Kak Anah hari tu buat coaching dengan Kak Anah cerita bila zaman Syekli ke bawah sekejap, naik balik, dia dengar pengalaman daripada Haji Ruslan. Haji Ruslan kata kita kena bina customer base yang kukuh. InsyaAllah kalau you bina customer base yang kukuh, you akan easily efektif dengan mudah. So tu apa? Pengalaman Haji. Haji dah lalui benda tu dan Haji sampaikan pada kita, bila upline sampaikan pada kita, dia macam nafas baru. Oh macam tu, insya-Allah aku buat. So bayangkan kita boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Bila kita memberi inspirasi dan iaitu kita memberi harapan kepada orang lain, benda-benda itu adalah daripada asalnya ujian yang Allah berikan pada kita. So jangan takut dengan ujian, tapi embrace it. Allah yang bagi. So jangan takut. So
saya cakap pada diri saya sendirilah. So harapan ni, kan tadi inspirasi memberi harapan, dan harapan ni pencetus semangat untuk bertindak. Okey, tak apa, lepas ni aku buat macam Ablah yang aku cakap. Lepas ni aku buat macam Azura Elma cakap. Lepas ni aku buat macam Aziz cakap. Lepas ni aku buat macam Kak Ana cakap. So dia dah lalui benda tu. So ujian ni kena nampak daripada Allah. Allah nak bagi pengalaman, ilmu, hadiah, nak angkat darjat. Orang-orang hebat hari ni pasti lalui ujian-ujian. Jika kita tak nak ujian, kita tak layak untuk ada impian besar. So orang-orang Syekh ni semua impian besar-besar kan? So kena berjiwa besar juga. Okey. Ada satu saya baca, siapa status Kak Lang, status Kam Hayati, dia kata macam ni. Katakan, dia bagi analogi lah, dia kata siapa yang baca dia akan perasan, dia kata kalaulah 20 orang berkumpul di satu meja, dia buat keluar ujian-ujian dia, masalah-masalah dia, present masalah dia. Orang lain present masalah orang lain present masalah orang lain. Sampai satu masa dia kata end of the session pasti kita akan ambil ujian kita itu sendiri, kita tak akan ambil ujian lain. Sebab memang Allah dah kata ujian tu selayaknya dengan kita. Allah bagi ujian dengan ability sekali, sesuai dengan kesanggupan kita. So bila ada ujian, seberat mana pun ujian, pesan dekat diri, hack our mind, insya-Allah ujian ni sesuai dengan aku. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bagi ujian dan Allah akan lalui aku throughout the ujian. Okay? Boleh? Boleh? Lepas ni tak takut ujian InsyaAllah kita ada Allah. So the power of word. Benda ni. Hati-hati melabel diri sendiri. Kadang-kadang ramai kan. Aku memang macam tu, tak pandai nak cakap. Negatif. InsyaAllah aku boleh belajar. Cakap boleh. So hati-hati. Sebab kata-kata adalah doa. Itu penting untuk daily affirmation. Reprogramming mind. Okay. Salah satu cara untuk reprogramming mind adalah pengulangan. Ulang-ulang benda yang sama. Sebab salah satu program anak-anak cakap yang sama. Ya Allah, abang hebat lah. Abang bagus cakap adik hari ni. So reprogramming mind. Kita, anak-anak kita bolehlah cakap dah, kita siapa nak program? Kita yang dah tua-tua ni siapa nak program? Diri kita sendiri kena reprogram diri kita. So ada satu masa tu daily affirmation ni orang kata ajaran barat. So janganlah kita rasa daily affirmation tu macam Tuhan. Tak, kita masih Tuhan Allah kan. Allah Tuhan kita. So apa dalil power of word ni? Surah Ibrahim ayat 24-26. Siapa ada Quran boleh tengok? Dia kata lebih kurang macam ni, kata-kata yang baik tu ibarat pokok yang baik. Ibarat pokok yang kukuh, akar menjulang, dia punya buah, dia punya ranting, dahan dia menjulang tinggi. Kata-kata yang buruk tu ibarat pokok yang rosak. Boleh tengok surah Ibrahim ayat 24 hingga 26. Siapa yang ada Quran boleh baca tafsiran? Siapa? Ada? Meja saya ada. Meja saya baru disimpan oleh anak saya. Habis rumah dia. Anak solehah. Boleh surah Ibrahim ayat surah 14 kot. Surah 14 ayat 24. Ayat 14. Surah 14 ayat 24 hingga maksud dia. Maksud dia. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Okey, 25. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhan. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap sedikit pun. Okey. Alhamdulillah dapat tak sesuatu. Ayat ni sebenarnya Allah ajar saya masa sejak saya tingkatan 4. Masa tu adik saya sekolah agama. Adik nombor 2 saya sekolah agama, bila diimam dia akan baca ni. Dia akan baca ayat ni, rupa-rupanya Allah nak ajar. Selalu cakap benda-benda yang baik untuk diri kita. Jangan harap orang lain cakap. Sorry Ustaz.
jangan cakap, jangan tunggu orang lain puji, jangan tunggu orang lain cakap benda yang baik. Semua orang cakap tak baik lah. Orang lain tak cakap baik, cakap. Tak kita cakap, Laila saya sayang, saya hargai semua pengorbanan, saya akan sentiasa bersama awak, awak hebat, insyaAllah Allah jadikan awak hebat. Awak seorang leader yang betul bertanggungjawab. So cakap pada diri sendiri. You are creative. So cakap ulang-ulang. So kita boleh set apa kita nak cakap. So bila kita set apa kita cakap, contohnya kita nak puji diri lah, puji diri supaya kita sentiasa bersemangat, sentiasa positif. So puji diri untuk naikkan semangat kita, dan memang benda ni Allah suruh. Bukan puji diri, macam kata yang salah tu, yang salah aku hebat, tak meletakkan Allah ke hati. Maksudnya bila kata ya Allah, terima kasih ya Allah aku hebat, maksudnya kehebatan tu Allah yang bagi. Allah bagikan apa tu? Kita ni manusia sebaik-baik kejadian kan. Allah dah kata sebaik-baik kejadian yang Allah buat bukan malaikat, bukan langit dan bumi. Kita nampak langit dia macam ya Allah hebatnya, laut ya Allah hebatnya, tapi Allah kata manusia tu sehebat-hebat kejadian. Okay, next adalah secret of goal setting, disebabkan kita dah masuk tahun baru kan. So tak dapat lari untuk kita ada goal setting. Goal setting ni juga untuk bantu kita hack our mind. Okay. Ini adalah satu kajian. Kajian dikatakan 83% orang dikumpul, orang yang budak-budak yang baru habis graduate, bukan sekolah menengah, graduate, dikumpul, tak silap saya 1000, tak silap saya lah, lebih kurang macam tu. 83% orang tak ada goal. Bila tanya nak buat apa lepas ni? Tak tahu lagi. Tak ada goal at all. 14% people with goal in their head. Okay, saya ada. Saya nak jadi ni. Saya nak minta kerja kat sini. Saya nak ni. Dia ada tapi in their head. Okay, only 3% with written goal. Dah tulis. Okay, ni matlamat saya. So, selepas 30 tahun, 20 tahun ke 30 tahun, dia orang kumpul balik orang-orang ni. So, orang goal with their head ni 10 kali ganda sukses daripada orang yang tak ada goal. Tapi kesuksesan tu ditengok dari segi macam income, kejayaan dalam duniawi lah, kejayaan dalam betul performance diorang dalam kerjaya, performance family, performance macam tu lah, life performance. So orang C yang written goal ni 30 ganda sukses daripada golongan yang goal in with the head. So anda nak jadi kategori yang mana? Cuba komen. A, tak ada goal. B, goal in your head. C, written goal. Cuba komen. Saya nak tengok. C. Lain-lain? Cuba komen. Komen ni pun, komen adalah reprogramming juga. Kita nak, oh aku nak jadi orang C. Aku mesti jadi orang C. Aku nak jadi orang C. Saya orang C. Okay, alhamdulillah. So next. So setting goal is important. Ini semua orang tahu tapi saya ulang lah. Untuk kita take control our life. Yang kedua, untuk kita get maximum result. Help you measure progress. Katakan kita ada goal, kita ada matlamat, kita nak pergi KLCC katakan, KLCC kan, sebab semua orang tahu KLCC di mana. So bila kita ada goal, katakan along the way 20 minit yang pertama kita dekat mana? Kita boleh baru dekat Kajang. So kita boleh measure kita punya progress. Siapa call? Siapa call? Okay. Adik-adik dekat bilik? Nanti dulu. Okay. Create laser focus. So bila kita fokus, kita tak peduli dengan isu-isu semasa, isu-isu viral, isu-isu yang tak sepatutnya kita tak fokus. So create accountability. So bila kita ada goal, kita ada tanggungjawab. Contoh kita ada goal. Okey, aku nak bina team. So kita ada tanggungjawab sebagai leader. Tak adalah kita rasa macam duduk saya saja, tak apa, bonus aku dah passive income, tak ada. So kita akan create accountability, beat procrastination. Kita akan stay motivated and be the best you can be to achieve more. So siapa yang dah buat target untuk financial year 2022, 2023? Cuba komen. Nak jadi orang C ni.
Siapa yang dah buat? Dah, alhamdulillah, done. Alhamdulillah. Okay, Kak Ana done. Ada tu buat coaching. Okay, ada dah. Alhamdulillah. So, dah tulis Dah tulis target InsyaAllah anda orang-orang C, insyaAllah. Okay, next. Apa keburukan jika kita tak ada goal setting? Jika tak ada goal setting, inilah benda-benda yang kita akan hadapi. Tiada prioriti, ikut arus. Ikut arus lah. Buat business checklist, tiba-tiba ada benda lain ikut produk viral. Lepas tu tahun depan ikut produk viral lain, tahun depan ikut produk lain. Tak confident, kita tak yakin kita akan dapat capai sebab kita tak ada goal. Lepas tu tiada motivasi, rasa lemah, tak fokus, tak bertanggungjawab. Kita akan buat sambil lewa. Selalu hilang semangat ni. Orang yang selalu hilang semangat, cuba fikir. Kan? Master tak ada semangat, akak saya tak ada semangat. So fikir balik, kita ada goal tak sebenarnya? Ada target tak? Target yang membuatkan kita motivated, insyaAllah. Kalau target ataupun grand why kita, big why kita jelas, insyaAllah kita akan sentiasa bersemangat. Kalau kata rasa down tu, insyaAllah bila ingat balik, bukanlah tak boleh layan down tu, layan lah sekejap, tak apa, setengah hari, satu hari. Kita manusia biasa kan. So bangkit balik. So tindakan tak jelas. Kita tak tahu apa kita buat. Kita buat sesuatu tapi kita tak tahu betul ke tak kita buat, jelas ke tak, apa tujuan. Okey. Bulatan kehidupan. Siapa yang pernah tengok ni? Siapa yang pernah tengok ni? Cuba komen siapa yang pernah tengok. Siapa yang pernah tengok komen 1, siapa yang tak pernah tengok komen 2. Okey. Ada yang tak pernah tengok Okey, good. Okey. Ramai tak pernah tengok Okey, alhamdulillah yang dah tengok. Yang pernah tengok harapnya pernah buat. So dua. Okey, you boleh snap. Lepas ni boleh buat. So bulatan kehidupan ni penting untuk kita ada balance life. Ada orang dia terlalu fokus pada career, contoh, dia terlalu fokus pada career, rumah tangga, porak-poranda. Sebab dia hanya fokus pada satu benda saja, career dia atau bisnes dia. Ada orang fokus pada bisnes dan career, anak-anak terabai. Anak-anak jadi liar, contoh. Ada orang terlalu fokus pada bisnes, fokus sampai tak tidur malam, sejam je tidur contohnya, sampai satu masa bila dia dah mengecapi kejayaan, dia sakit. Ada orang, saya pergi satu kelas tu, orang tu cerita, dia pergi rumah tu, orang tu sangat kaya, rumah dia macam tangga apa tu? Datuk Ali Syukri, tapi bukan Datuk Ali Syukri lah. Macam Hindustan tu. Tapi tuan rumah dia duduk di atas kursi roda, makan pun tidak boleh makan sedap-sedap, hanya makan bubur. Disebabkan tidak ada balance life. Dia terlalu fokus pada satu-satu. So kita kena tengok 8 aspek kehidupan. Yang pertama adalah, ini bukan ikut susunan lah, saya tulis je. Salah satu dia kesihatan. Ini physical, mental dan emotional. Yang kedua spiritual, atau yang kalau Muslimnya rohaniah. Yang tiga family. Family ni termasuklah pasangan, anak-anak kita, career dan business. Business checklist boleh masukkan. Financial, keuangan kita macam mana. Self growth, kelas-kelas yang kita nak bagi, elemen kita nak ada. Kita kena ada, selalu ada peningkatan dalam kita punya diri kita. Lifestyle, recreational. Kadang terlalu sibuk sampai tak sempat nak bawa anak-anak pergi jalan, contoh. Nak balik kampung tak sempat sebab terlalu fokus pada kerjaya, contoh. Okay, social life, community. Apa fungsi kita terhadap community atau social life. So, apa yang nak buat? Okay, ambil, you all boleh lukis lah. Lukis bulatan bahagi 8. Bahagi 1, 2. Nanti boleh fokus buat Saya tak follow terus sebab kita ada banyak slide. Tak sempat nanti. Okay. Buat bulatan bahagi 8. Okey, yang pertama you kena rate yourself. Skala 1 hingga 10. Nampak tak? Tengah-tengah ni kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So rate dulu. Rate 88 tu saya bagi 30 saat, ikut gerak hati je. Jangan duk macam aku ni kat mana? Aku ni kewangan aku ni kat mana? Cukup tak cukup? Oh 5 cukup-cukup lah. Tak. Jangan macam fikir 5 ke 6, 5 ke 6, ikut gerak hati je. Okay, sekarang di mana? Tandakan dulu dengan kalau ada 2 pen, satu pen biru, satu pen merah, buat pen biru dulu.
Kalau tak ada pen color lain, buat satu pen tapi bentuk. 3 segi ke bulat ke, okey buat bulat dulu, bulat. Sekarang aku di mana? Okay, kenapa pentingnya? Saya tak nak dalam Shaklee, orang tu dia berjaya tapi dia abaikan family. Orang tu berjaya tapi dia abaikan kesihatan. InsyaAllah dalam Shaklee tak laku kan sebab kita makan suplemen. Orang tu berjaya dalam bisnes, meningkat tapi tak ada social life. Ataupun orang tu berjaya tapi tak ada peningkatan spiritual. Dia semakin rasa bongkak diri. So, okay. Nombor 1 kesihatan. So kesihatan kita kat mana? Ke dah top. Spiritual. Anak-anak pasangan macam mana? Adakah emosi anak-anak terjaga? Hubungan dengan suami atau isteri? Okay, rate 30 saat. Betul Kak Anah macam Afnan ajar hari tu. Okay, siapa yang dah sudah komen dah? Rate yourself where you are right now. Master, Ya. kalau yang 10 tu memuaskan lah ya? Puas hati gila. Oh, okey. 1 yang paling rendah, 0 yang paling rendah. 10 yang paling tinggi. So kita tahu kita kat mana kalau kita rate, kita letak benda ni. Okay, kewangan kita kat mana? Ya, aku ni dapat duit, gaji sebelum hujung bulan dah habis. Tu bawah pada 5 lah tu. 5 cukup makan. Cukup lah. Tapi kalau ada apa-apa sikit jadi tak cukup. Macam tu. Okay, next. Guna color lain, pen lain ataupun pen yang sama tapi 3 segi ke, tadi bulat kan? Apa target anda tahun ni? Financial year tahun ni April ke March tahun depan. Apa target? Nak naik ke mana? So katakan kewangan aku nak naik ke 8. Nak dapat bonus 5 angka. So kita letak. So kesihatan fizikal nak naik sikit. Sekarang ni berat tak okey, lepas ni nak berat okey sikit, nak mentally okey, nak manage emotional okey, naik sikit 7 contoh. Ikut suka. Kita yang letak target, jangan ikut orang lain. So dalam bisnes atau career, apa yang kita nak untuk tahun ni? Tadi kita dah letak kita kat mana, so next adalah apa target anda tahun ni. So saya bagi 30 saat ikut gerak hati, benda tu dah ada dalam hati, cuma dia macam kita dah? Kalau dah, komen dah. Alhamdulillah dah. Dah. Nadia dah, Faridah dah. So contohnya kesihatan. Aku ni emosional je. Tiap-tiap hari nak marah anak sebelum ni. Tahap 3. So insyaAllah tahun ni akan lebih pandai manage emosional. At least aku senang bertenang. Aku tak marah-marah. Contoh. So itu target kita. Dah? So siapa dah? Cepat komen-komen dah. Kita nak move lagi. Kau buat apa dah? Handphone kena kidnap sekejap. 9.40. 9.40. Patutnya aku 10 habis tau, tapi banyak lagi slide ni. Ya ke? So nak teruskan? Ada lagi. Semua ada 19 slide. Sekarang baru. Okay, tak apa. Half dah. Half.
Zura, kelas-kelas kita tunda ke 12 kan? Kelas fair kita kan? Kak, 12. Okey. Kita ke 12 ada masa sikit lagi lah. Allah bagi peluang untuk saya habiskan hari ni. Sepatutnya kelas pukul 10 ada kelas. So saya memang target pukul 10 habis. Tapi tak apalah. You all ada masa kan untuk diri sendiri, pembangunan untuk diri sendiri, ilmu untuk diri sendiri untuk jadi manusia yang bermanfaat. Masa Laila macam tahu dia tahap saya marah anak. Kan anak tu rezeki kan, tapi kita marah macam dia yang merampas rezeki. Tapi tak ada, ibu ada kerja ni. Kan? Ibu nak balas customer ni. Padahal dia yang Allah beri rezeki melalui dia, tapi kita tahulah macam mana. So, macam mana kita nak manage emosi. Okey, dah semua. Sikit je ni yang reply dah ni. Dah. Alhamdulillah. Self growth, self development. Ilmu apa nak buat? Nak ada ilmu baru. Contoh saya buat contoh, tak pandai nak editing video. Contoh. Okey, nak belajarlah edit video yang simple-simple. Contoh. Ataupun nak belajarlah copywriting. Tak pandailah nak nulis. Saya kena belajar benda ni. Contoh. Saya nak belajar pasal apa-apa self growth. Nak belajar public speaking contohnya, nak belajar ada orang yang baru nak masuk lagi. Alhamdulillah dah. So apa anda rasa apa bila dah buat ni? Cuba komen ataupun boleh nak unmute. Bila dah buat ni ada rasa apa-apa tak? Ada rasa cuba share. Rasa hati penuh harapan. Okey, alhamdulillah. Lebih jelas nak fokus kat mana. Banyak sangat kena improve. Okey. Good, bila kita tahu kita kena improve, kita takkan duduk saja, betul tak? Okay. So, mungkin kalau rasa banyak sangat, yes, betul Kak Ruby. Kita boleh pilih nak fokus kat mana. Kita bukan fokus nak bisnes je. Mentang-mentang Shaklee bisnes kan nak fokus bisnes supaya end of the year kita jadilah manusia yang ada balance life. Ada orang berjaya kan, kita saya banyak tengok orang-orang yang berjaya dalam bisnes, bukan Shaklee dalam bisnes bercerai-berai. Disebabkan dia terlalu fokus sampai dia biarkan aspek-aspek lain. Dia biarkan anak, dia biarkan pasangan. So kita tak nak macam tu, kita nak ada balance life. Di samping kejayaan dunia, ada juga kejayaan akhirat. So, Pak Mana betul-betul kena improve banyak. Anak askar kan. Banyak lagi diperbaiki, banyak part saya kena improve. InsyaAllah. So, you all boleh, kalau rasa macam banyak sangat nak fokus, you boleh benda-benda, mungkin 4 benda yang you kena fokus betul-betul. Yang lain macam dah okey, dah sampai tahap okey lah cukup. Tapi, you boleh fokus. Contohnya you nak fokus pada career business, self growth, kesihatan dah okey contohnya, you nak fokus pada spiritual dan family boleh. Okey. Next adalah smart target untuk 2022, 2023. Smart ni semua orang tahu, saya ulang je lah. Okey. Mestilah spesifik. Apa yang nak dicapai? Ya sayang. Ibu ada kelas lagi, nanti ibu set ibu ni. Hari ni dia bangun awal. Okey, spesifik. Okey, spesifik. Nak capai apa? Contoh, okey, untuk smart ni kita buat untuk bisnes Shaklee. Kan tadi kita dah pergi 8 kan ni kan. Yang ni kita buat untuk bisnes Shaklee. Okey, apa yang you nak capai? By March 2023 apa ni? Capai spesifik. Dari segi rank apa you nak capai? Okay, berapa customer base yang you nak ada? Saya nak ada 100 orang customer base yang kukuh. So macam Haji Roslan kata sebelum ni, dia kata untuk stable you kena ada customer base. Sebab saya bincang dengan Umi hari tu, adik saya kan, salah seorang reader MG, dia kata masa dia bersalin, masa dia berpantang, kita orang jenis bersalin memang macam-macam ujian lah.
arahan apa semua. Lepas tu tapi dia boleh efektif dengan mudah. Sebab apa? Ada customer base yang kukuh. Penting untuk kita ada customer base yang kukuh. So you kena set. Katakan you nak ada customer by end of the year, kita nak ada 100 orang customer base. So bila customer base yang kukuh, senang-senang 2000 tu senang je masuk. Kalau kata you supervisor lah, dah dapat. Dan customer base, loyal customer, dia akan ulang-ulang beli. Kadang-kadang kita tak payah nak follow up banyak-banyak. Kau nak order, ni ada promo, order. Kiranya senang. So spesifik 100 orang customer base yang kukuh. Dan benda tu katakan you nak install juga dalam anak-anak you. Macam Art nak ada customer base yang kukuh 100 orang. So Art kena setkan juga, okay, semua kita kena ada target 100 customer base yang kukuh. Okay, spesifik lagi apa? Nak rank apa? Nak income berapa? Rank apa by bila? So yang kedua measurable atau meaning ada meaning. So boleh diukur kan? Berapa, rank apa, okay, actionable atau achievable. Ada tindakan yang boleh dibuat. Contoh achievable ni maksudnya bukan target orang lain, diri kita yang kena bergerak, bukan orang lain. So diri kita. So relevant to yourself atau realistic? Realistic tak? Kalau bulan ni supervisor, bulan depan nak senior co. Tak realistik sebab kena naik co dulu kan. At least paling tinggi co dulu. Lepas tu senior co, lepas tu step by step, Realistik tak kalau bulan ni coordinator, bulan depan nak naik master terus? Tak realistik sebabnya kalau you dapat 15 poin pun you tak boleh naik master sebab syarat dia kena step by step. Lepas coordinator kena step by step. Contohlah macam tu. So time bound, bila nak capai? So kita letaklah April 2023. Syarat semua ni jelas kan? Leader-leader you dah hebat ni. Leader, master leader you dah hebat. Dah buat dah ni. Semua dah buat. Okay, next adalah. Okay. Susah tak nak lukis? Ini siapa? Siapa kenal? Saya masa dia tunjuk saya tak kenal siapa terus. Brad Pitt. Okay. Susah tak nak lukis Brad Pitt? Siapa pandai lukis? Siapa pandai lukis? Cuba tulis susah tak nak lukis. Saya orang dia pandai lah. Susah betul? Susah. Siapa boleh lukis? Susah. Lukis hari ni boleh. Okay. Sekejap, susah. Okay. Sekarang saya tanya. Dengar tu soalan saya. Boleh tak lukis? Lia, senang kan? Kak Lia pandai melukis Kak Lia pandai lukis Senang ni, maksudnya orang pandai lukis. Okey, cuba bayangkan kita buat kotak. Buat 50 ke 100 kotak. Pecahkan gambar Brad Pitt tu, buat kotak kecil-kecil. Okey, hari ni kita lukis rambut dulu ataupun telinga dululah. Lepas habis satu telinga, kita lukis alis mata. Aku tak tahu step by step. Contoh, saya nak bagi contoh. Lukis alis mata. Lepas tu fokus pada mata. Lepas dah siap mata, baru buat hidung. Kalau buat macam tu, rasa-rasa boleh buat tak? Boleh habis lukis tak? Boleh habis lukis? Cuba komen. Kalau lah buat step by step, kita pecahkan kotak-kotak tu kita lukis. Tak pun tak mau lukis muka dulu, lukis kepala baju dulu. Lepas tu step naik ke atas contoh. Boleh tak? Cuba komen. Siapa kata rasa boleh? Dia boleh lah. Boleh kalau step by step. Boleh insyaAllah. Siapa yang kata susah tadi cuba komen. Boleh tak? Kalau kita buat step by step. Kita chunk down. Dipanggil chunking down. Step by step. Komen. Boleh, insyaAllah, boleh insyaAllah. Walaupun kita tak pandai nak melukis, betul tak? At first kita tengok, ish cantik gila gambarnya, aku tak boleh buat. Kan? Tapi bila kita pecahkan, katakan kita bahagi. Yang belajar fashion design tahu teknik yang patutlah. Okay, agak dah. So, bila kita pecahkan, kita chunking down, kita buat petak-petak tu, insyaAllah kita nampak lebih mudah. Macam tu juga target. Katakan you target nak 100 orang regular customer base.
InsyaAllah dah lama tak melukis kan. Walaupun dah lama tak melukis tapi kita chunking down. Hari ni buat telinga senang kan. Buat telinga dulu lah. Ataupun buat kuala baju dulu lah. Buat bibir dulu. Fokus buat bibir dulu. Nampak gigi dua batang tu. InsyaAllah kita akan rasa lebih mudah. Betul tak? Kan? Cuba komen sikit betul tak? Kita akan rasa lebih mudah. Kita akan rasa boleh buat ni, boleh buat ni. Macam tu juga target kita. Katakan kita nak ada customer base 100 orang. Tapi terus macam 100 orang banyak tu macam mana nak buat. Tapi cuba kita pecahkan 12 bulan. 100 orang kita pecahkan 12 bulan. Ni kita nak hack our mind ni. Kita pecahkan 12 bulan. Oh, sebulan dalam tak sampai 10 orang. Kan? Kalau buat 10 orang, new customer setiap bulan kita akan dapat 120. Oh, 8 orang je, 9 orang je. So insya-Allah boleh buat tak? Achievable? Macam tu juga. Contohnya nak target by end of the year nak jadi senior co contoh. So kita chunking down. April ni capai apa dulu? Mei capai apa dulu? Kita buat step by step. Sebenarnya kalau kita buat kelas offline kita dapat buat lah apa tu? Pattern-pattern tu, tapi tak apa, ini kita guna je lah apa yang ada kan. So next, chunk down your goal. Pecahkan goal untuk nampak lebih mudah dicapai. Okay, total ahli baru nak capai dalam setahun, letak 100. So sebulan aku kena ada berapa? Contohnya peningkatan rank setiap bulan ni, contoh chunk down lah. Peningkatan performance setiap bulan. Tindakan action setiap bulan. Okay. Bila kita pecahkan, insyaAllah nampak lebih senang, lebih mudah kita nak buat macam gambar tadi. Kalau rasa tiba-tiba rasa susahnya nak buat checklist, tiba-tiba kan datang negatif apa tu biawak tu kan. Cuba bayangkan Brad Pitt. Okay. Katakan you lukis gambar tu. Lukis okay. Kak Lia lukis gambar, Kak Lia dah terror. Siapa Kak Ana lukis gambar. Tiba-tiba tak sudah lagi, tiba-tiba tengok Aziz dah siap. Tak apa, jangan banding dengan orang, tak apa, dia dah siap, tak apa, kita ada jalan kita. Okay. Jadikan dia raikan kejayaan dia dan bagi semangat pada kita. InsyaAllah aku pun boleh buat, dia dah siap, aku dah siap macam tu juga. Kata-kata kita dah chunk down, kita buat satu-satu walaupun belum dapat capai, raikan orang lain dulu, orang lain dapat capai, jangan rasa down. InsyaAllah aku on the way, InsyaAllah ada progress. So, okay. Cabar diri. Untuk orang bisnes, benda ni kena buat untuk cabar diri. Okay, cabar diri yang pertama adalah konsisten, iaitu istiqamah. Yang ni Master Yani selalu sebut, kena istiqamah buat konten. Antara orang yang istiqamah buat konten, cuba tengok Master Yani. Sentiasa ada kan story dia kan. So, bangga tak? Downline dia bangga tak? Anak-anak dia bangga tak? Atura Elma bangga? So, kita banyak impian. Impian kita besar-besar pula tu. Betul tak? Nak resign, nak dapat capai tu, nak car bonus, nak semua benda tu. Tapi tanya diri, adakah aku konsisten, istiqamah? So untuk orang bisnes yang nak berjaya, you nak ada impian nak capai master, nak ada income 30,000, 5 angka dan banyak lagi nak ada downline 100 orang. So you tanya diri, adakah aku konsisten? Adakah aku istiqamah buat semua benda-benda ni, action yang aku kena buat? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena adjustable. Be adjustable. Kadang-kadang kita dah plan. Tapi ada masa tiba-tiba emergency. Kena pergi klinik contoh. Disebabkan pergi klinik, kita rasa macam tak boleh nak teruskan dah step-step seterusnya. So jangan jadi pembaris sangat. Tak boleh katakan benda tu dah plan buat pagi. Tapi tak boleh. Ada benda yang datang. Cabaran datang pada pagi hari. Buat petang, buat lepas tu. So jangan jadi pembaris sangat. Jangan jadi perfectionist sangat. Kena adjustable. Okay, tolong adjust. Katakan jadual tergendala, tolong adjust plan tu. Tolong adjust action tu. Okay. Yang ke B adalah brush up skills. Contoh, you tak pandai nak buat, you tak terror sangat nak buat konten untuk video. Belajar dulu, buat dulu. Up setiap hari. So daripada situ tengok, oh dia ni apa tu, aku cerita pasal ESP tapi tak nampak pun, ESP nampak atas je. Okay, lepas ni angkat sikit. So brush up skill, terus buat sampai skill jadi tajam.
Keyakinan dan kepercayaan tidak akan datang jika kita tak buat. Macam hari tu Kak Ana tanya macam mana nak yakin kan? Macam mana nak yakin? Macam mana nak yakin diri? Kena buat selalu, kena terus buat dan buat selalu sampai masanya insya-Allah keyakinan tu akan bertambah. Aim persistent. Apa beza persistent dengan konsisten? Okay, persistent ni mujahadah. Mujahadah senang ke susah? Siapa kata mujahadah senang? Mujahadah perlukan pengorbanan. Apa saja halangan kita lalui. Impian kita bukan harga yang murah-murah. Nak 30,000 murah ke? Tak kan? Impian kita besar. Jadi kita kena set diri kita, aku kena mujahadah. Okay. So, aim persistent. Apa pun terjadi, aku kena lalui. Ingat tadi pasal ujian tu kan? Dah set dalam minda kan? Ujian macam mana, bos macam mana, downline macam mana. So, persistent. So, respon. Kena alert dengan respon. Contoh, katakan you buat respon, you buat video. Lepas tu ada orang share, best lah awak buat konten ni. So, alert. Maksudnya orang suka konten-konten macam tu. Jangan macam kata Art buat video kan, kat komen. Best lah Art buat video yang macam yang kotak yang baling tu kan. Ramai tak komen yang tu? Kat seorang juga komen. Macam enjoy watching the video. So orang suka. Maksudnya boleh buat lagi video-video macam tu. Respon orang, customer feedback ataupun ada customer kata, saya suka gila lah dengan awak servis awak terbaik lah. So keep on kita punya practice tu. Sukalah gift ni, free gift ni, dapat hadiah bookmark, dapat hadiah tasbih. Maksudnya kita boleh ulang-ulang benda tu sebab kita dah dapat respon ataupun feedback daripada customer. Okey. Yang D adalah self-discipline. Self-discipline ni sangat penting untuk nak berjaya. So, kita kena ada jadual, kita kena ada to-do list, kita kena ada self-discipline. Orang yang tidak ada disiplin, dia susah nak berjaya. So, dah ada self-discipline, boleh imagine success. So kejayaan tu dah datang lah, bayangkan kejayaan menghampiri kita. Buatlah visualization, insyaAllah makin dapat. So kemudian result. Result ni tak semestinya, katakan you nak capai master coordinator. Tapi baru senior coordinator atau key coordinator. Result ni tak semestinya result yang akhir. Perubahan diri, contoh. Result perubahan diri. You makin consistent update content. You makin yakin diri, you semakin tenang, you semakin pemurah. Contohnya setiap hari you bagi sedekah subuh, progres semakin naik. Tak semestinya perubahan besar. Dulu cepat sentak, sekarang dah cool sikit. Itu adalah progres-progres yang kita kena raikan. Raikan walau progres tu sekecil-kecil progres. Kadang-kadang bila kita tak dapat capai yang besar kan, yang final goal tu, ultimate goal, kita rasa down. Macam aku dah cukup banyak tak dapat. Tapi cuba raikan, alhamdulillah lidah aku dah semakin stable lah. Kalau dulu contoh kena top up, kena push. Sekarang dia dah pandai buat sendiri. Sekarang dah efektif dengan mudah. Efektif tak payah aku top up contoh. Raikan sekecil-kecil benda. Itu bukan kecil, tu besar. Raikan macam kata benda tu kita nampak macam belum dapat capai matlamat akhir, tak apa, raikan dulu. Okey. Contoh lagi. Alhamdulillah dengan Shakely, aku ada self development. Adakah business you ni develop you? Cuba tanya diri, adakah business Shakely you buat ni develop yourself? Saya lebih yakin diri, saya lebih positif, saya ada circle yang bagus, saya belajar diri saya untuk lead myself, lepas tu lead team. So syukuri progression walaupun kecil. Yang keempat, insyaAllah bila dah berjaya kita inspire the others. Contoh tu sebab antara aktiviti yang kita buat, bila dah berjaya kita panggil dia untuk share. Contohnya panggil Aziz dia untuk share, panggil Azura Irma, panggil Kak Ana buat sharing. Sebab kita ada pengalaman yang mana share pengalaman tu, kisah-kisah tu menjadi inspirasi kepada orang lain. Contoh Aziz macam hari tu, dia cerita macam mana dia jual baju apa semua kan. Tapi bila masuk Shakely, sebenarnya lagi mudah daripada buat baju. Sekarang dia ada spa project pula macam Azura kan, walaupun busy sampai tak sempat tengok handphone, kerja di bank, tapi bila dia cerita macam mana dia manage benda tu akan menjadi inspirasi kepada orang lain. Azura boleh buat, insyaAllah aku pun boleh buat. Macam tu, menjadi inspirasi kepada orang lain. Itu sebab bila leader panggil untuk
share inspire others. InsyaAllah you akan dapat pahala yang berterusan. Okey. Ni ada satu teknik tapi tengok masa. Boleh tak lagi? 10 minit. Boleh tak lagi? Boleh. Boleh Yang lain boleh tak? Boleh. 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 Komen sikit. Boleh So ada satu teknik ni. Okey, sebenarnya banyak lagi tapi saya nak share benda-benda yang saya rasa penting lah untuk you all ni. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Teknik wayang tegal ni antara benda. Sekejap. Nak bila slide. Teknik mimpi wayang tegal ni adalah satu teknik visualization. Okay. Selalu kita bayangkan kejayaan terus kan. Tapi wayang tegal ataupun teknik mimpi wayang tegal ni kita nak biasakan subkon tempuhi ataupun rempuh cabaran. Bila kita just visualize kejayaan, kadang-kadang bila ada ujian kita rasa down, kita rasa stuck. Okay. So teknik ni nak biasakan subconscious kita, minda kita, aku boleh tempuhi cabaran itu, insyaAllah kejayaan itu akan datang. So saya bagi contoh analogi lah. Iklan. Okey. Saya bagi contoh analogi kita balik kampung raya. Cuba bayangkan kalau balik kampung raya tahun ni. Siapa nak balik kampung raya? Dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Dah. Zaila kat mana? Perak Zaila? Ibu. Betul? Cuba bayangkan siapa dekat Johor? Zura. Lagi siapa-siapa je kat Johor? Siapa yang duduk dekat utara nak balik Johor, selatan nak balik utara, ataupun tengah nak balik selatan ataupun utara? Ada tak? Cuba komen sikit. You all kena semangat ni sebab kita nak buat satu ni teknik last. Cuba komen sikit. Okey. Saya utara nak balik selatan pertama kali. Oh, Ad nak balik tak selatan? Nak balik rumah. Kalau lah dah tahu jam gila lah, Ad balik juga tak? Balik juga. Selatan balik Pantai Timur. Okay, Laila, you nak balik Pantai Timur, you dekat selatan. Kalau you tahu kata benda tu ada jam, you nak balik tak? Tukar hari. Balik Tukar. yang tukar. Tapi balik kan? Balik. Okay. Amirah, Dok Kelang nak balik Johor, balik tak? Kalau kata confirm aja sebab 2 tahun orang tak balik raya. Balik. Balik. Mestilah balik. Umi mestilah balik. Okay. Kita dah tahu. Cabaran raya ni kita tak tahu kita akan jam berapa lama. Contohnya, okay, 8 jam. Mungkin perjalanan akan jadi 2 kali ganda. Tapi kita akan tetap balik. Tetap. Tapi apa kelainan dia, mungkin kita ada preparation. Kita akan ada, kalau nak balik raya tu kita dah sedia makanan untuk berbuka in case kalau kena berbuka dalam kereta. Mungkin kita dah sediakan towel nak berhenti mandi, ataupun mungkin tak boleh berhenti RNR, kita sediakan air mandi bodoh-bodoh pun tak apa, nak anak nak kencing tepi jalan tu tak, kita akan buat preparation. Sebab kita tahu cabaran tu pasti ada. Walaupun balik dengan kapal terbang pasti ada cabaran, dengan kereta api, dengan kereta semua, tapi kita nak balik juga. Macam itulah juga wayang tegal, kita akan stage pertama kita akan bayangkan kita lepasi halangan-halangan tu. Tapi you janganlah cipta halangan biasalah yang you hadapi. Contohnya macam rejection, macam apa-apa yang you hadapi sekarang, tapi jangan mencipta halangan baru kan. Contoh halangan baru. You nak balik kampung tiba-tiba you bayangkan accident. Janganlah macam tu. So stage pertama adalah lepasi halangan-halangan yang overthinking. Jangan overthinking. Halangan-halangan yang sedia ada. Contohnya anak nak kencing tengah jalan. Nak kencing. Okey. Benda-benda simple macam itulah. So you berjaya lepasi halangan-halangan yang akan ada. Cabaran-cabaran yang akan ada. Pasti ada cabaran.
Nak berjaya dalam syekli pasti ada cabaran. Kalau tak percaya cuba tanya. Siapa master yang ada, saya tak sempat tengok. Master Zura ke, Master Yani ke, Master Atira ke, Master Ainul ke, Master Ira, Master Hafsah, semua. Cabaran pasti ada. Tak ada. Kadang-kadang kita tengok macam Master Yani tu macam tak ada cabaran lah. Tipulah, ada cabaran. Siapa yang tahu? Upline dia tahu. Master Zura tu macam tak ada cabaran lah. Tipulah, saya tahu. Kan? Pasti ada cabaran. Saya macam tak ada cabaran. Tipu juga. Pasti ada cabaran. Dan orang-orang berjaya semua ada cabaran-cabaran. Be it, apa tu yang buat roket tu? Dia pun ada cabaran. Asia punya CEO ada cabaran. Kan? Waktu PKP pandemik teruk sampai kena buat part time. Contohnya pasti ada cabaran. Orang-orang yang berjaya dia ada cabaran tapi cuma dia tak cerita pasal cabaran dia. Dia cerita pasal kejayaan-kejayaan dia. Cabaran-cabaran tu dia hadapi. Halangan kebiasaan biasa. Halangan yang kebiasaan berlaku. Contohnya orang reject, orang simple-simple. Jangan duk fikir halangan yang tak pernah dapat. Tiba-tiba fikir. Saya tak nak sebut, nanti ada dalam kotak korang. Okey, yang stage yang kedua kita menikmati kejayaan. Okey, boleh? Menikmati kejayaan boleh capai rank. Lepas tu suami ucap tahniah, suami peluk cakap tahniah sayang. Anak-anak happy, alhamdulillah happy. Kita bagi tahu. Mama dapat 10,000 pada April nanti. Mama dah dapat bonus 10,000. Terima kasih doa Ramadan hari tu Allah nak makbul. Okey, bayangkan naik stage. Apa tu? Naik stage, bayangkan dapat award, bayangkan ambil gambar, bayangkan upline upload dekat Facebook dan sebagainya. Bayangkan contohnya dapat car bonus, boleh buat video, share, bagi inspirasi pada orang lain. So, stage kedua kita menikmati kejayaan. So, are you ready? Ni, rupanya saya ada buat slide ni. Okay, stage pertama kita run halangan, imagine kita act positif, kita redah je, kita cool je. It's okay, I have mission. Okay, tak kisah. Orang tak jadi masuk. I have mission. So, stage kedua tadi, celebrate success. Nampak diri you dalam TV, dalam pentas. Sekarang you jadi orang tu. Okay. So, boleh tak kita nak buat exercise sikit? Siapa nak pergi toilet? Nak take one minute. Saya nak teruskan ni sebab anak saya dah ngamuk dah ni. Okay, boleh? Okay, sekarang set you punya ni dulu. Set you punya sukses. Apa kejayaan, boleh tulis dulu. Lagi nak imagine ni, lagi kosong pula. Apa kejayaan? Ciri-ciri kejayaan you dapat capai apa? By April dapat capai apa? By April 2023 dapat capai apa? Apa yang you nampak? Dapat capai. Apa yang you dengar? Abang cakap tahniah. Tahniah Kak Ruby, tahniah Umi, Abi cakap tahniah. Okay. Farida, upline cakap tahniah Farida. Okay, apa yang you rasa? Macam ya Allah happy-nya, terima kasih ya Allah. Apa yang you rasa? Azura apa yang rasa? Apa yang nampak? Hantar resignation letter. Contoh. Bos, saya pecat. Bos jadi bos saya. So, apa yang nampak? Faizah, apa yang you nampak? Kejayaan you contoh. You dapat buat simpanan masa depan untuk anak-anak, untuk anak you. Okay. Okay. Dah set? Apa yang nak capai? Aziz dah set? Apa nak capai? Aziz nak capai apa? April 2023? Share sikit, nanti orang doakan. Wow pula. 2023 saya set saya akan berpindah rumah baru, beli rumah baru dengan income 5 angka setiap bulan. Rank apa you masa tu? Ha? Rank apa? Rank tak pasti lagi ni. Macam mana? Rank kita kena tengok yang macam apa tadi, realistik tu, nak kena discuss balik lah kot. Okay, tak apa. Okay, so you kena jelas kan, benda ni nanti you boleh buat. Kalau kata sekarang you tak jelas, you boleh buat lepas ni. Sebab benda ni kena jelas lah supaya
Katakan you nak rumah, you dah tahu rumah tu kat mana, ataupun you tak tahu lagi tapi you dapat bayangkan rumah tu macam mana. Anak-anak happy, husband ucap tahniah. So you share dengan team macam tu lah. Okay. Kan? Master coordinator, I baru nak cakap tu, mak you dah cakap dah. InsyaAllah. Okay, nak income 10,000. InsyaAllah. Amin, amin. Doakan untuk Faizah. So, semua ada cabaran. Okay, next. Okay, cuba kita buat sikit. So, cabaran-cabaran tu cabaran yang biasa. Halangan-halangan yang biasa you hadapi. Okay, tarik nafas. Duduk tegak-tegak. Saya buat simulation, saya tak buat full pattern. Tapi tak apa. Lepas ni you boleh buat sendiri. You boleh buat apa yang you nak capai. Apa yang cabaran-cabaran you. Okay. Duduk tegak, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Duduk tegak. Tarik nafas, perut kembung. Tahan. Lepaskan melalui mulut. Duduk tegak. Tarik nafas. Melalui hidung, dalam-dalam. Tahan dan lepaskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh pejam mata. Pejam mata. Semakin anda bernafas, anda semakin tenang. Bernafaslah seperti biasa. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Baca selawat dalam hati 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Okey, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Okey, sekarang bayangkan anda dah habis kelas hari ini. Anda dah habis kelas Hack Your Mind. Anda keluar kelas ni dengan penuh semangat. Anda ada target yang sangat jelas. Okay. Mungkin target ni dah bincang dengan upline anda, dengan master anda, dan anda semakin jelas hari ini. Okay. Bernafas seperti biasa. Semakin anda bernafas, semakin tenang. Okay. Anda ada action, list action yang anda nak buat. Okay. Lepas ni aku nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Semua dah ada list action yang dah teratur. Jadual, semua dah ada. Tiba-tiba ada halangan, ada cabaran yang anda hadapi, cabaran biasa. Tapi, okay, bayangkan cabaran tu. Bayangkan cabaran yang biasa tu. Tapi anda tetap cool. Anda cakap, it's okay, I have mission. It's okay, I have goal. It's okay. Saya ada impian yang besar, saya ada target yang nak dicapai. Bagi tahu ujian tu, saya akan hadapi anda dengan tenang. Saya terima apa saja ujian. Saya tahu ujian ni level saya. Allah yang beri ujian, insya-Allah Allah yang beri jalan keluar. Okey. Bayangkan setiap ujian tu mungkin ada 1, 2, 3 ujian. Berapa pun ujian anda hadapi dengan sangat cool, sangat tenang. Hadapi dengan mudah. Okey. Ujian 1. Ujian 2. Ujian 3. Wah, alhamdulillah aku dah hadapi semua ujian dengan mudah. Terima kasih ya Allah, bantu aku untuk tetap stay positif. Terima kasih ya Allah, hantar aku upline, sideline, downline yang banyak menyokong aku. Terima kasih ya Allah. Ada doa-doa daripada orang lain, doa ibu bapa ya Allah. Terima kasih aku dapat hadapi cabaran ini. Ya Allah, cabaran ini senang je. Cabaran ini aku dapat hadapi dengan mudah. InsyaAllah I have mission ya Allah. Aku ada impian yang besar ya Allah. Bantu aku ya Allah. Okay, tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Bayangkan cabaran-cabaran itu menjadikan anda lebih hebat, lebih pengalaman, value diri anda bertambah.
Okey. Sekarang bayangkan kejayaan yang anda mahukan, kejayaan yang anda dah capai. Mungkin di pentas, terpulang anda. Mungkin ada rumah baru, terpulang anda. Apa jua kejayaan yang anda mahu. Bayangkan apa yang anda nampak. Okey, bayangkan. Anda boleh bayangkan orang itu di pentas ataupun diri anda menjadi orang itu di pentas, tiada masalah. Okey, bayangkan. Anda capai kejayaan. Bayangkan. Okey, apa perasaan anda pada masa tu? Bahagia. Rasakan bahagia tu. Rasakan seronok tu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, beri kekuatan, kesabaran untuk aku lalui semua ujian dan aku capai impian aku. Apa yang anda katakan pada suami, pada isteri? Abang, terima kasih doakan saya. Abang, terima kasih cabar saya. Apa yang you katakan pada mak dan ayah? Mak, ayah, terima kasih selalu mendoakan saya. Apa you katakan pada anak-anak? Terima kasih doakan mama, terima kasih doakan ibu. Cuba bayangkan. Bayangkan perasaan tu, bayangkan apa yang you dengarkan. Okey. Okay, nikmati kejayaan itu, gandakan. Kebahagiaan tu naikkan 10 kali ganda. Rasa amat bahagia. Mungkin anda bersama family, mungkin anda bersama tim. Tim datang ucap tahniah. Tim datang cakap. Anda memberi inspirasi pada tim. Saya nak jadilah macam awak. Apa rasa kejayaan awak? Anda mula bercerita. Saya hadapi cabaran dengan mudah. Saya hadapi cabaran dengan jiwa yang kuat. Orang kena jadi macam ni juga. Apa pesanan-pesanan anda? Alhamdulillah. Rasai. Okey, sekarang tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Berdoalah pada Allah, ya Allah, anugerahkan aku kejayaan ini, ya Allah. Aku ingin capai, aku ingin memberi manfaat pada family, pada ummah, pada orang di sekelilingku. Aku ingin menjadi contoh yang terbaik, inspirasi kepada orang lain. Okay. Pegang perasaan tu dan bawa perasaan tu nanti untuk menjadi semangat dan motivasi pada diri you sepanjang perjalanan tahun ini. Kita tarik nafas, tahan dan lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dalam keadaan 3, anda akan buka mata, anda akan rasa lebih semangat, lebih fokus dan lebih bermotivasi. 3, 2, 1, boleh buka mata. Okey. Ada anak kacau pun ada, ya selamat mak. Okay, ada rasa tak? Tak rasa banyak tak apa, ada rasa sikit tak? Siapa ada rasa? Rasa tenang, rasa macam best sangat. Sebab sebelum ni memang kusut sangat kan. Okey. Rasa macam kalau ujian-ujian lepas ni insya-Allah boleh hadapi dengan lebih tenang. InsyaAllah. Ada yang keluar air mata saya tengok, cuba share sikit. Aziz? Siapa tu? Okey, macam mana? Ada rasa lepas ni boleh hadapi cabaran dengan lebih tenang? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ni semua journey lah. Inilah sesuatu yang kita akan ceritakan balik masa kita kat atas pentas tu. Alhamdulillah. Okey, Faridah okey? Faridah okey? Faridah Fazrullah. Okey, terasa dalam badan tu mengalir satu tenaga tau, satu aura dalam kat tangan tu rasa macam mengalir perlahan. Boleh rasa. Boleh rasa sangat-sangat. Ya, alhamdulillah. Ada siapa-siapa lagi nak share? Umi ke anak duk teriak ke? Okey tak? Ada rasa
Rasa Ada rasa apa-apa ataupun tak ada rasa? Tak ada rasa pun rasa juga. rasa meremang lah, rasa benda tu macam real. Okay. So lepas ni apa harapan? InsyaAllah ujian tu pasti ada. Halangan dan cabaran tu pasti ada. Ingat nak balik kampung raya. Macam mana pun cabaran aku pasti balik. Dia punya dia punya semangat tu kena macam ni. Macam mana pun halangan dan cabaran aku mesti berjaya dalam Syekli. InsyaAllah. Nah insyaAllah dekat datang. So tak kisah, cabaran pasti ada. Jangan mengalah. Cabaran tu biasa. Ingat cabaran tu adalah hadiah daripada Allah nak tingkatkan darjat kita, nak bagi kita pengalaman, nak bagi kita ilmu, nak tingkatkan value. So bila ada cabaran-cabaran tu, aku PM 500 orang, seorang pun tak balas. Nanti kita boleh cerita bila kita dah sampai satu kejayaan. Kan? Kita boleh cerita balik dekat downline kita. So lepas ni, embrace the ujian, jangan takut dengan ujian sebab ujian tu lumrah. You buat bisnes ke, you tak buat bisnes ke, ujian tu pasti ada. You budak sekolah ke, ujian baik sekolah berat, ujian cikgu garang, semua pasti ada ujian. Kita pandai cakap kat anak kan, tak apa sabar, lepas ni diri sendiri. Itulah. So cakap kat diri sendiri. So next adalah, nak habis dah. Kita di hujung-hujung. Cumanya nak remind pasal semua orang dah tahu ke belum? Ni adalah Elite Master Celebration yang akan diadakan pada 3 September 2022. Setia City Center, Setia Alam, Setia City Convention Center Setia Alam. Dia akan meraihkan Elite Master. Adalah dia punya requirement dia. So peluang untuk kita gathering lah. Apa syarat dia? Untuk efektif koordinator dan ke atas sekurang-kurangnya 3 bulan. April, Mei, Jun. Ataupun Mei, Jun, Julai. Siapa yang appointed koordinator ke atas? Kodi, senior co, key, senior key, master. Sekurang-kurangnya kena efektif 3 bulan. Berturut-turut. Siapa yang supervisor dan senior supervisor rank up untuk jadi koordinator sama ada bulan ni ataupun start bulan depan dan be efektif untuk 3 bulan. InsyaAllah akan dijemput. Ni macam ganti apa? Kan dulu ada national conference, kita kumpul ramai-ramai, ni dia pilih. So macam kata dia pilih leader koordinator ke atas insyaAllah. So fight for it, jadikan dia sebagai satu target juga untuk 3 bulan, 4 bulan ni. Okay? Ada apa-apa soalan tak nak tanya pasal ni? Okay, Kak Ana tahu. Okay, Alhamdulillah dah tahu. So, kena fight untuk efektif at least koordinator ke atas. Untuk, kejap adalah slide. Terakhirnya, saya suka kata-kata ni, selagi keluar matahari, selagi itu ada harapan, selagi ada harapan, selagi itulah ada peluang mewujudkan impian kita. InsyaAllah. Nampak matahari ingat? InsyaAllah aku ada peluang untuk aku capai impian aku. InsyaAllah ada peluang, ada harapan untuk aku dapat capai impian aku. Okay, itu saja untuk hari ini. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Saya buka sekejap untuk tanya soalan. Boleh 2 jam juga Kelas, macam mana? Adakah kelas ini anda rasa bermanfaat untuk anda? Sangat bermanfaat. Sangat. Nak lagi ke? Next month kita buat lagi kelas. Banyak bendanya nak sampaikan tapi dengan syarat you all kena apply. Siapa yang belum tengok Break the Wall, tengok balik Break the Wall. Apply, bukan dengar saja tau. Ada kelas yang kita boleh dengar sambil-sambil. Ada kelas motivasi biasa mungkin kita dengar boleh sambil-sambil. Ada kelas yang kita kena tulis. Contoh macam kelas ni. Kelas Break the Wall tu kena tulis, kena tengok apa ketakutan kita, apa wall kita, macam mana nak hadapi. So kelas Break the Wall tu you all boleh buat dengan team. Okay, jom kita listkan apa wall kita. Apa team kita, apa cara nak hadapi, apa cara nak redah, apa cara nak stay positif, apa cara konsisten nak break the wall. Boleh go through dengan team. Saya save benda tu, siapa yang tak nak tengok recording, tengok dekat jutawan boleh tengok link. So macam kelas ni pun, you all boleh nak buat dengan team. Smart, lepas tu wayang tegal, boleh buat dengan team. Okay, jom setengah jam, 45 minit kita buat wayang tegal. So apa cabaran-cabaran. So lalui cabaran, lalui kejayaan, nikmati kejayaan. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Moga-moga dapat manfaat. Sesungguhnya yang memberi manfaat itu Allah. Saya cuma jalan
dan semuanya Allah izinkan. Okay, ada soalan apa-apa tak? Tak ada? Tak ada, sekejap. Stop recording.